Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 6 yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar Ustaz semuanya? Ustaz harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah pada hari ini bersama dengan Ustaz dalam mata pelajaran pendidikan Islam bidang sirah, tajuk Hajjatul Wada'. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 156 untuk merujuk tajuk ini. Baiklah, jika anda semua telah membuka buku teks muka surat 156, anda akan dapati satu ayat dan juga beberapa gambar. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ketiga. Murid-murid boleh lihat info yang ada di bawah. Ayat ketiga daripada surah Al-Ma'idah ini telah diturunkan di Arafah ketika Nabi menunaikan Hajjatul Wada'. Apa yang dimaksudkan dengan Hajjatul Wada'? Hajjatul Wada' ini bermaksud haji perpisahan, kerana inilah merupakan haji yang pertama dan haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, murid-murid boleh buka muka surat yang seterusnya. Kita akan mempelajari latar belakang Hajjatul Wada'. Mohon semuanya mengambil perhatian dialog ini. Ayah, ceritakan tentang latar belakang peristiwa Hajjatul Wada' kepada kami. Hakim, Farhana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Sehinggalah pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Apabila kaum muslimin mendengar berita bahawa baginda hendak mengerjakan haji, ramai yang mahu menyertai baginda. Bilangan mereka sekitar 90,000 orang. Masya Allah, ramainya bilangan mereka. Bilakah berangkat ke Mekah, ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berangkat ke Mekah pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Seronoknya dapat mengerjakan haji bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, murid-murid, tadi telah kita baca dialog berkenaan dengan latar belakang Hajjatul Wada'. Semoga anda mendapat ambil perhatian beberapa perkara berkaitan dengan latar belakang Hajjatul Wada' ini. Baiklah, kita teruskan kepada kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Kronologi ini ialah susunan peristiwa ataupun kejadian mengikut sesuatu tarikh ataupun sesuatu masa. Baiklah, kita mulakan yang pertama, Zulhulaifah. Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini, kemudian berihram. Kalau murid-murid lihat gambar yang Ustaz berikan, ini merupakan gambar Masjid Zulhulaifah. Di sinilah tempat di mana Rasulullah bermalam dan juga berihram. Kemudian yang kedua, Zultuwa. Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di sini baginda berhenti dan bermalam. Ketiga, Mekah. Sesampainya di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Baik,
Lihat gambar yang di sebelah kiri, itu ialah orang sedang melakukan tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. Dan sebelah kanan pula adalah gambar orang sedang melakukan sa'i, iaitulah perjalanan sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Seterusnya, yang keempat, Mina pada 8 Zulhijjah. Baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda ke Arafah. Yang kelima, Arafah pada 9 Zulhijjah. Baginda melakukan wukuf kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Lihat gambar yang telah Ustaz berikan. Di sinilah tempat wukufnya orang-orang yang melaksanakan haji di Padang Arafah, dan di sana terdapat satu bukit yang dinamakan sebagai Bukit Rahmah ataupun Jabal Rahmah. Kemudian yang keenam, Muzdalifah pada 10 Zulhijjah. Dari Arafah, baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. Yang ketujuh, Mina pada 11 hingga 13 Zulhijjah. Baginda melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta. Ada 3 jamrah yang akan dilontar oleh jemaah haji. Jamratul Kubra, Jamratul Wusta dan Jamratul Sughra. Dan yang ke-8, baginda sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Baiklah murid-murid, demikianlah kronologi peristiwa Hajjatul Wada' yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan kaum muslimin. Dan ini juga merupakan perjalanan haji yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti oleh seluruh umat manusia. Alhamdulillah, Ustaz harap semuanya telah faham apa yang telah kita bincangkan pada pelajaran hari ini. InsyaAllah seperti biasa, Ustaz mahu semuanya melakukan tugasan yang telah Ustaz berikan ini. Pertama, bilakah Rasulullah bersama kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji? Yang kedua, berapakah bilangan kaum muslimin yang ingin menyertai Rasulullah mengerjakan haji? Dan yang ketiga, di manakah tempat Rasulullah berihram? Baiklah, 3 soalan yang simpel, yang senang. Saya harap kamu dapat menyelesaikan tugasan ini. Kemudian seperti biasa, kamu hantar tugasan ini kepada Ustaz supaya Ustaz dapat membuat semakan dan dapat membuat penilaian terhadap tugasan yang telah anda siapkan. InsyaAllah bertemu kita pada pelajaran akan datang. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.